Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pendengar, para peminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, pada malam ini kita akan meneruskan tafsiran surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang maksud dengan ghairul maghdubi 'alaihim? Iaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat kita, di dalam pembacaan kita, di dalam pengharapan dan doa kita, supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang Allah benci. Orang-orang yang Allah tak suka. Orang-orang yang Allah laknat. Jadi kita minta mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada tergolong di kalangan mereka-mereka yang disebut dalam Al-Quran. Yang telah dinyatakan dalam berhari-hari berkali-kali dalam tafsiran pengertian surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Pada hari Isnin yang lalu, kita telah pun mengupas ataupun menerangkan tentang tanda-tanda kebencian Allah kepada seseorang. Sebelum-sebelum itu, kita telah membicarakan berkaitan tentang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimurkai oleh Allah Taala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sekarang sudah bermula ke arah tanda-tanda, simptom-simptom, sign-sign, kesan-kesan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Sebab tanda-tanda ini penting supaya kita dapat alamat, supaya kita dapat maklumat lebih awal daripada penyiksaan, lebih awal daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik. Dalam membicarakan tentang tanda-tanda, dua tanda telah dinyatakan dalam kuliah yang lalu, iaitu tanda Allah benci pada hamba-Nya, iaitu Allah membiarkan hamba-Nya dalam keadaan syirik. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Apa yang Allah sebut? Allah nyatakan, wa ma yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berharap, berhajat, bermohon untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik, dalam keadaan Allah suka, dalam keadaan Allah redha, hendaklah ia beramal dengan amal-amal yang baik. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sesekali, jangan sampai, jangan termasuk orang-orang yang syirik dengan Allah dengan mensekutukan atau dengan meletakkan Allah Ta'ala setaraf dengan hamba-hamba yang dia sendiri cipta. Itu satu perkara yang Allah benci. Mana mungkin kita menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk, sedangkan makhluk itu sendiri Allah cipta. Nak letakkan setaraf yang sama, standard. Macam hari inilah dalam kompleks ataupun dalam situasi negara. Ada orang menentang orang yang berlainan bangsa setaraf dipanggil Bumi Putra. Jadi ada orang tak suka. Begitu juga dalam bab agama. Meraihkan satu-satu perayaan. Meraihkan Christmas. Meraihkan Deepavali. Meraihkan ibadah tahun-tahun baru ataupun perkara-perkara yang bersangkut paut dengan amalan agama yang lain. Kita berpegang pada surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Itu satu pengiktirafan Allah Ta'ala kepada kita. Allah mengiktiraf apa yang mereka nak, Allah terima. Apa yang mereka nak, lakum dinukum waliyadin. Apa yang kamu sembah, apa yang kamu anut, terpulang pada diri kamu. Bagi kami pula,
Kami ada sembahan kami. Kami ada ibadah kami. Kami ada undang-undang kami. Maka kamu kena respect pada undang-undang kami. Sebagaimana Allah mengajar kita supaya respect apa yang ada pada agama yang lain. Walaupun dia bertentangan Islam, walaupun perkara itu berbeza dengan kita. Sedangkan Allah telah menyatakan secara terang-terangan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda orang Yahudi dan orang Nasara ini tidak akan reda, tidak akan gembira dengan kamu sehingga kamu menuruti jejak langkah mereka. Dan Allah juga menerangkan dalam ayat Quran dalam surah Al-An'am, inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah reda ialah Islam. Namun begitu, Allah kata lakum dinukum waliyadin. Bulan pada kamu nak mengamalkannya. Semasa kamu berada di dunia, itulah ikhtiar kamu, silakan. Jadi Allah meletakkan jalan, manusia ikut jalan lain, silakan. Di antara tanda-tanda kebencian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya ialah Allah membiarkan orang itu syirik. Ini tanda Allah benci. Allah dah murka. Allah buat macam mana, Allah tunjukkan kepada kita apa yang berlaku pada Fir'aun laknatullah. Yang manusia biasa diangkat menjadi raja sampai tahap yang dipuja-puja sehingga mengangkat diri sendiri menjadi Tuhan. Allah telah menceritakan kepada kita kisah Namrud. Bagaimana manusia yang menjadi raja mengarahkan orang lain menyembah dia dan mengiktiraf diri dia sebagai Tuhan. Allah dah cerita tentang Qarun. Bagaimana manusia yang beriman pada awalnya tapi ingkar arahan, maka dia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda Allah benci. Kaum-kaum Nabi Nuh alaihi salam, apa yang berlaku? Hidup diberikan penghormatan, diberikan kekayaan, diberikan kemewahan, diberikan kesenangan ribuan tahun. Tapi akhirnya tenggelam dengan harta-harta mereka. Begitu juga dengan umat-umat Nabi yang lain yang ingkar arahan. Yang syirik pada Allah SWT. Tanda kedua, tanda Allah benci pada hambanya ialah Allah biarkan mereka ini hidup dalam keadaan kemalasan. Mereka malas, lupa dan malas untuk berzikir pada Allah SWT. Manusia lupa, tahu benda itu bagus, tapi lupa. Lupa dan malas. Jadi ini satu dua sifat yang Allah beri kepada orang yang Allah benci. Mereka diberikan kelupaan perbuatan yang baik dan akhirnya malas untuk melakukan perbuatan tersebut. Bila dah lupa, sudah malas, dia akan jadi habit, kelaziman. Bila dah habit dan dianggap lumrah, akhirnya terus tak buat apa-apa. Sebagaimana kata Allah kepada Nabi Musa, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah balas balik, wahai Musa, jika aku membenci seorang hamba, aku jadikan dua tanda kepadanya. Nabi Musa terkejut sebab sifat Allah Ta'ala ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat yang maha penyayang, maha pemurah. Tapi ada sifat benci. Nabi Musa bertanya, ya Allah, apakah dua tanda-tanda itu? Sebab bila dah tahu, senang kita hindarkan, senang kita elakkan. Macam kita dah nampak lah tanda kelajuan 110. Nampak tanda? Jadi kita kurangkan tidak melebihi 110. Kita dah tahu tempat tu tempat orang melintas. Sebab dah ada tanda. Maka kita elakkan supaya jangan sampai kita melanggar orang yang melintas jalan. Setiap tempat ada tanda-tanda. Nak pergi ke bilik air pun ada tanda. Yang mana satu lelaki, yang mana satu perempuan. Tanpa tanda, tetap bilik air. Tetapi dia akan salah tujuan. Tujuan yang sama tapi salah gender. Salah jantina. Marah orang. Asalnya tidak niat pun untuk menceroboh tempat bilik air wanita atau tandas wanita. Tapi tak ada tanda. Masuk. Kesalahan tetap kesalahan. Tetapi itu bermula kesilapan. Silapnya siapa? Silap tak ada tanda. Bila tak ada tanda, orang lain keliru. Yang satu yang nak masuk.
Takkan nak kencing tepi longkang. Sebab ada tandas. Cuma bimbang yang mana satu. Cuba ada tanda. Mudah. Kenal. Okey. Tak masuklah. Yang perempuan tak masuk tempat tandas lelaki. Lelaki tidak masuk tandas wanita. Jadi bila Allah dah beri tanda, maka kita kenal. Sehingga Nabi mengatakan bahawa alamatul munafiq, malatul munafiq, alamah orang munafik. Salah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nabi beritahu. Tapi Nabi tak tuduh. Nabi beritahu. Supaya mudah orang yang mengenali, nampak tanda-tanda tersebut, memahami untuk dirinya sendiri. So kurang-kurang ni tak buat. Satu, apabila berkata-kata dia berbohong. Yang kedua, apabila diberikan amanah, ia khianat. Yang ketiga, apabila berjanji, ia mungkir. Ini 3 tanda yang lazim bagi orang buat. Jika ada ketiga-tiga tanda, sah. Complete package. Untuk orang ini diisytiharkan dalam hati ialah orang munafik atau kita sedari bahawa kita ni dah menghampiri, maka kita jauhkan. Jadi hari ini kita nak bicarakan tanda yang ketiga. Apa tanda ketiga yang Allah kata tanda-tanda ini kalau kamu jumpa ada pada diri kamu, hindarkan, berhenti. Atau kamu nampak tanda-tanda pada orang lain, maka kamu kena berhati-hati. Tanda Allah benci. Iaitu hari ini hidup senang lenang tanpa mendapat ujian yang membolehkan seseorang menginsafi diri dan takut pada Allah. Allah beri kesenangan demi kesenangan, demi kesenangan dengan kesenangan. Yang kita panggil istidraj. Tak pernah diuji pun dengan kesusahan. Tak pernah diuji dengan kesedihan. Tak pernah diuji dengan kebimbangan. Lepas tu Nabi ajar kita. Kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Sebab kita tak nak. Ini ujian-ujian Allah Ta'ala. Apa ujian Allah Ta'ala yang Nabi suruh kita doa? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Apa dia hammi wal hazan? Hammi ni keluh kesah. Hazan duka cita. Orang itu tidak akan berlaku duka cita kalau dia tak ada keluh kesah. Apa keluh kesah? Rasa bimbang. Rasa bimbang, rasa takut. Jadi ini penyakit. Jadi Nabi suruh kita doa. Ini juga ujian. Ada yang Allah beri ujian kebimbangan. Ada juga Allah beri ujian keluh kesah. Kesedihan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Sifat lemah, malas, lemah dan malas. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Apa ghalabatid dain? Tak boleh elak dengan hutang piutang. Dah keliling pinggang. Hutang dia dah hidup tali pinggang, bukan keliling pinggang, dah hidup tali pinggang. Siap ada bakal lagi ketat. Ada lubang-lubang lagi, lekat lagi ketat. Besar. Masa kurus sikit, tapi bila besar kembang, lubang sudah semakin depan. Ini hutang, ghalabatid dain. Tergulung, terbelit dengan hutang. Sebab kita menganggap hutang sedikit, tak apa, tambah lagi. Hutang sedikit, tak apa, tambah. Akhirnya terbelit. Akhirnya bila berlaku kebelitan hutang, ghalabatid dain wa qahrul rijal. Hiduplah dalam tunjuk arah manusia. Hiduplah dalam arahan manusia yang tak boleh dielak. Orang ada hutang, so buat ni, buat. So buat ni, buat. Akhirnya buat benda yang tak sepatutnya dibuat, terpaksa buat. Sebab itulah cara untuk membebaskan daripada hutang. Jadi Allah beritahu, tanda-tandanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan tentang perkara ini. Orang yang tak diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Orang yang diberikan kesenangan tak pernah berhenti. Orang yang diberi kemewahan tanpa ada kekurangan. Dan sehingga apa yang dia alami sampai tahap ia leka dan tak menginsafi diri dan tidak takut kepada Allah Ta'ala. Allah bersenang. Macam Firaun. Penyakit pun tak ada. Bila penyakit pun tak ada, apa peluang untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Minta pada Allah Ta'ala. Nabi kata orang yang diberikan kesakitan daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya, reda dan tawakal pada Allah Ta'ala. Allah mengatakan, Nabi Allah memberitahu Rasul, sampai kepada hambaku, wahai Muhammad. Aku hapuskan dosa dia. Ini jaminan begitu.
Tapi orang seperti Firaun tak ada penghapusan dosa. Sakit pun tak ada. Memang sakit ini satu penderitaan. Tapi penderitaan boleh menghakis dosa. Jadi, Firaun tidak sesama pun tidak. Mungkin jerawat pun tak ada. Sakit tak ada. Tapi kata tanda-tandanya, apa tanda? Hadis Nabi SAW mengatakan bahawa, dari riwayat At-Tirmizi, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, maka akan disegerakan hukuman di dunia. Ini tanda Allah baik kan kepada hamba. Tanda Allah baik, Allah beri hukum dahulu. Segera Allah beri hukum. Terus hukum secepatnya mungkin dapat. Itu tanda-tanda Allah sayang. Allah tak nak simpan. Allah beri awal. Beri cash. Terus tersepit pintu ke, terbijak batu ke, ataupun jatuh motor ke, ataupun terkena duka, duri dan sebagainya pun Allah beri. Nabi kata kalau Allah hendakkan kebaikan pada hamba-Nya, maka akan segerakan hukumannya di dunia. Dapat kat dunia. Kalau Allah kehendakin hamba-Nya itu keburukan, Allah nak hamba ni buruk nasib, maka Allah tak seksa kat dunia. Allah simpan. Untuk apa? Untuk diterima hukuman di alam kubur dan sampai ke alam akhirat. Tuan-tuan perempuan, penuntut rahmat Allah Ta'ala. Kita ada duit, saya beri contoh yang paling mudah lah. Kita ada duit. Duit kita nilai ringgit. Maka kita diberikan RM100 di tangan. Maka dengan RM100 di tangan, bersama kawan-kawan, kita ada 3 orang kawan. Nak musafir ni. Nak pergi daripada Malaysia, nak pergi ke mana? Mungkin nak pergi ke New Zealand ataupun mungkin nak pergi UK lah. Dan cerita hal pandemik. Cerita keadaan konon-konon tak ada apa-apa lah, dah okey lah. Ataupun nak pergi Singapura lah, jauh sangat ke UK. Mahal pula tambang ke terbang. Ke Singapura. 3 orang. Daripada Kuala Lumpur. Bergerak sampai RNR. Sampai RNR. Jadi ada seorang kawan kata tak apa. Kau makan aku belanja. Tak apa. Sekarang ni aku belanja. Makanlah yang 2 orang ni makan. Oh banyak. Tambah lagi. Dengan kawan belanja tambah lagi. Sampai lagi ke RNR Johor Bahru. Makan lagi. Makan. Aku payah. Dah habis makan. Dia kata lepas ni tak ada makan lagi. Duit dah habis 100. Tapi aku nak beritahu lah. Duit aku dah tak ada. Bila sampai di Singapura nanti, kau 2 orang belanja aku. Memang maksud belanja. Cuba kira mata wang tu, currency. RM100 Malaysia, makan di Malaysia, Sabah. RM100 Malaysia, nak dibelanjakan di Singapura. Orang yang belanja tadi nak makan pula dengan di Singapura, dengan tak keluar belanja sebab dia dah belanja, 2 orang ni pula kena belanja dia. Okey, sebab belanja, puas hati. Tapi bila sampai di Singapura, ada money changer. Tukar dia 100. Daripada RM100 Malaysia, dia turun. Bertukar menjadi RM30 atau $30 Singapura. $30. Kawan tadi belanja sakan RM100. Yang ni $30. Hanya 30. Harga barang di Singapura mahal. Belanja tak cukup. Memang tak cukup. Barulah faham kau cerdik betul kau ni. Kau belanja kita dekat Malaysia. Memanglah cukup kita nak belanja kau dekat Singapura. Kawan dia kata sebab aku cerdik lah aku suruh kau belanja aku di Singapura. Aku belanja kau kat Malaysia. Cerdik. Analogi. Saya nak buat analogi. Maksudnya sinilah. Kalau Allah hukum kita kat dunia, hukuman dunia. Tapi Allah hukum kita di kubur, dah lain currency dia. Currency dia lebih tinggi nilainya berbanding di dunia. Tapi bila Allah hukum lagi sampai di akhirat, lagi lain currency. Lagi berbaloi-baloi, lagi berlonggok-longgok. Lagi berat ditanggung. Nampak? Sebab tu kita perhatikan bagaimana tanda sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Allah segerakan hukuman. Allah lansamkan dulu. Allah balas dosa siap.
Benci ke Allah pada kita? Sayang. Tapi orang yang tak faham kasih Allah Ta'ala, tengok, dia orang sebelah hidup senang lenang, sikit pun tak kena aku, sikit-sikit aku, sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Ini tak ada apa-apa pun. Aku dah lah semayang, sembahyang Jumat pergi, sembahyang fardu buat, puasa buat, puasa sunat buat, sedekah bagi, zakat bayar. Teruk kena uji. Yang lain steady, relax. Ikut sifir manusia, memang betul apa dia kata. Apa yang dia kata tu betul. Dia terinyai. Dia baik punya manusia, hubungan dengan Allah Ta'ala baik, hablum minallah baik, hablum minannas baik. Tapi dari sudut hukum sifir manusia, dia terinyai. Tetapi sebalik itu, dia beruntung. Sebab dia tak buat bebanan. Habis dah. Dia tak ada beban lagi dah. Yang orang ni pula simpan, terbeban. Macam kerja lah. Tangguh. Buat hari ni tak apalah, besok sempat lagi. Besok juga buat, tak, besok lagi sempat lagi. Lama bila lah tengok, ada kesempatan nak tengok balik tonggakkan kerja. Banyaknya. Siapa suruh simpan? Orang ni pula ada kerja baik, ada kerja buat, ada pasal apa buat. Jadi sampai masa memang ada kerja juga. Tapi dah tak teruk lah kerja ni. Sikit je. Yang ni simpan. Orang berhutang orang. Hutang RM2. Suruh bayar RM2. Macam bulu hidung. Besok hutang RM5. Cover semalam semalam 2 ni 7 buat RM7. Tenang. Aku beri esok RM10. Keep a change. Besok hutang 10. Bukan bayar 10. Hutang lagi 10. Dah 17. Hutang. Tengok dah beribu. Dah tak bayar. Nak bayar macam mana? Banyak beban. Nampak. Akal dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk mikir. Sebab tu Allah sebut, Ya ulul albab. Wahai orang-orang yang ada akal. Allah tak sebut orang-orang yang ada otak. Allah sebut orang-orang yang ada akal. Otak ada. Otak ni macam mesin lah. Otak ni macam mesin. Tapi mesin tak berfungsi, tak ada apa. Akal ni ialah mesin yang telah berfungsi. Itu namanya dipanggil akal. Itu syarat-syarat hukum Islam, berakal. Mesin yang bergerak. Ada kereta baru, beli kereta baru. Tapi selimut lebih tebal selimut kereta baru daripada orang. So, kalau orang selimut dengan tikar je. Kereta baru, selimut dia panggil converter. Kan? Tebalnya selimut. Tapi orang dengan tikar buruk je. Sayang kereta daripada orang. Jadi, ni tanda-tanda. Tanda-tanda Allah nakkan kebaikan pada seorang, hamba yang dia sayang, Allah beri ujian awal. Allah beri pembalasan awal. Allah beri hukuman awal supaya tak ada lagi sakit baki yang tinggal. Lepas tu kalau kita terhukum di dunia, Alhamdulillah, Ya Allah. Hukuman dunia, Ya Allah. Hanya dengan terpijak paku, Alhamdulillah. Ya Allah. Pijak paku, tepuk-tepuk sikit, ubat, okeylah. Tapi paku di akhirat bukan paku kat dunia. Lain hukuman. Minimum 70,000 tahun. Seksaan. Minimum 70,000 tahun. Ini paling sikit. Nabi terangkan bahawa oleh Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala, orang yang berada di neraka, yang hukumannya, menerima hukuman yang paling ringan ialah Abi Talib bin Abdul Muttalib. Apa hukumannya? Itu yang paling ringan. Bila dipakaikan selipar dalam neraka, maka menggelegaklah kepanasan otak dia. Maknanya, dipakai panas selipar, sampai naik ke otak. Macam kita lah. Pijak dalam raya panas, tak pakai selipar. Berasap telinga, berasap hidung, berasap ni bulu kening berasap. Jadi, tu tanda-tanda kebaikan. Kita fikir positif. Fikir redha, fikir syukur. Sebab Allah kata, qalilan ma tashkurun. Kelemahan hamba-Ku ialah bersyukur je. Sebab orang bersyukur ni ada tapi qalil, terlalu sedikit. Allah isyarkan dalam Quran. Syukur ni satu nikmat besar, satu tanda penghargaan besar. Syukur ya Allah, syukur ya Allah. Tapi Allah kata orang yang bersyukur di kalangan hamba-Ku sikit sangat. Qalilan ma tashkurun. Yang lain ramai yang tidak bersyukur. Apa tanda-tanda yang keempat? Apa tanda-tanda yang keempat? Allah benci pada hamba-Nya.
Iaitu banyak melakukan maksiat dan kemungkaran secara terang-terangan tanpa rasa bersalah atau malu. Terang-terang. Siap ambil gambar lagi, post kat orang, bangga. Siap rakam lagi, post kat orang, bangga. Bangga. Tunjuk kat orang, bangga. Buka seluar, buka apa semua sekali, buka depan orang ramai, bangga. Maksiat, bangga. Pergi buat maksiat, tunjuk dengan orang lagi, cerita lagi orang, bangga. Orang dulu buat maksiat, bila buat maksiat kan, tu dia panggil pencegah maksiat, tangkap basah. Sembunyi-sembunyi, besar-besaran sembunyi. Maksiat memang maksiat, tapi sembunyi-sembunyi. Bila zaman berubah, teknologi semakin moden, akal berfikir semakin canggih, kehidupan sudah semakin maknanya semakin maju, manusia tak ambil hilang. Benda yang paling hilang, yang pertama hilang pada diri manusia ialah sifat malu. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis ni, al-haya alamatul iman. Al-haya syu'bah minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Allah meletakkan iman berganding bahu dengan malu. Maknanya masih ada perasaan malu untuk buat maksiat, itu maknanya masih ada iman. Tapi kalau dah tak ada malu dah buat maksiat, pamer-pamerkan pula, bangga yang pula, sonok-sonok, cerita-cerita, viralkan pula, iman tak ada lah. Rasa tak ada. Itu tanda Allah benci. Itu tanda-tanda Allah dah benci dah. Bila Allah benci, Allah akan biarkan. Allah akan tinggalkan. Siapa kita kalau ditinggalkan oleh Allah SWT? Pemilik meninggalkan hamba, tak ada apa nilai. Bayangkan kalau kita jumpa sebuah kereta yang telah lama buruk, pemilik dia campak ke tepi sungai. Tinggal tu, nilai tak ada. Nilai tak ada. Anak-anak yang dibuang, bagi tak ada nilai. Campak 2 tingkat 4, tak ada nilai. Apa lagi? Dah tinggal, tak ada apa. Nilai tak ada. Manusia yang disimpan dalam kubur dah tak ada nilai dah bagi manusia yang hidup. Batu Nisa pun dah mula gepuk, dah rumput dah mula panjang. Orang datang mula-mula kerap hari-hari, lepas tu kurang, tak datang lagi. Langsung lupa pula. Jadi, bila Allah melupakan hamba-Nya, dah tak ada apa nilai bagi manusia itu. Jadi bagi tanda-tanda Allah benci kepada hamba-Nya, orang ini banyak melakukan maksiat dan kemungkaran secara terang-terang. Kata haram tak, dia kata halal. Hari ini orang buat maksiat terang-terang. Hari ini heboh dalam 2-3 hari ini isu kartel. Isu kartel. Daging. Ada grup-grup mafia yang bertindak macam mafia lah. Yang tidak fikir halal dan haram. Hanya menggunakan logo halal untuk dijual. Orang Islam makan. Makan. Percaya sebab logo tu halal. Tipulah macam-macam. Dalam proses pembicaraan. Tapi ramai diperkatakan, kita rasa terkesan, selama ni kita makan daging apa ni? Sebab tak tahu. Memanglah ada ulama, ada orang yang mengatakan bahawa orang alim atau orang yang berilmu agama mengatakan, tak tahu tak apa. Betul, benda yang tak tahu memang tak apa. Benda yang tak tahu memang tak apa. Tapi tak apa, kita tak apa selama-lamanya, kata tak apa sementara je. Tak apa sementara. Macam vaksin. Hari ini yang pertikaikan ada vaksin yang tak halal. Dalam keadaan ketidakupayaan umat Islam, pakar-pakar perubatan Islam untuk menghasilkan vaksin Islam, maka tak apalah. Tapi bila dah sampai tahap tempoh lama, takkan tak ada seorang pun, tak ada satu negara Islam pun yang berupaya untuk melahirkan, untuk menghasilkan produk vaksin yang untuk umat Islam tak ragu-ragu. Takkan tak ada langsung. Pakar-pakar perubatan, sumbanglah sesuatu untuk akhirat. Sumbanglah sesuatu untuk umat. Fikir sikitlah umat. Khairul ummah, jadi umat yang terbaik ikut kepakaran masing-masing.
Bagi yang dah bidang ni, berusahalah ke arah bidang tu. Takkan nak bagi orang yang bercocok tanam buat vaksin. Dia boleh bekerjasama menghasilkan mungkin daripada produk-produk bumi ataupun dalam bentuk herba-herba boleh bantu. Tapi yang pakarnya kena tolong sama, membuka minda, bantu supaya menghasilkan satu produk Muslim, orang Muslim terikat dengan firman Allah Ta'ala, halalan thayyibah. Orang Muslim terikat dengan perkataan tu. Halalan thayyib, firman Allah Ta'ala. Halal dan berkhasiat. Halal duduk di depan, baru berkhasiat duduk datang kemudian. Dia tak boleh bertukar berkhasiat baru halal, tak. Oh ni khasiat tapi kurang halal, tak boleh. Dia kena halal dulu baru berkhasiat. Kemimbangan tu ada, tapi harap kemimbangan sementara. Supaya ada negara Islam atau negara Malaysia, ada otak-otak anak muda di Malaysia, pakar-pakar perubatan Islam Malaysia, daripada orang muda lepasan UKM, lepasan UPNM, lepasan UC Melaya, bidang perubatan, terfikir, berusaha, berisytihad. Ini nak isytihad. Dalam bab agama ada pakar isytihad. Dalam bab perubatan ada isytihadnya. Apa maksud isytihad? Berusaha bersungguh-sungguh untuk berfikir, menghasilkan sesuatu. Isytihad dah tu. Yang fikir isytihad untuk ulama-ulama Islam, agama saja tak. Termasuk apa kepakaran dalam bidang. Jadi kita harap kebergantungan kita kepada vaksin yang ada sedikit keraguan tidak berpanjangan. Dan kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Fa'izah azam tak apa tawakal ala Allah. Lepas ini keluar lagi vaksin-vaksin yang 100% Muslim produk. 100%. Orang Malaysia terkenal dengan penghasilan produk Muslim halal. Terkenal dengan food halal. Terkenal. Ini tempat hub halal di Malaysia. Terkenal. Seluruh dunia terkenal. Dulu zaman-zaman saya kecil-kecil dahulu, ada satu kumpulan agama yang menghasilkan produk sos halal. Sos halal, kicap halal. Tidak bergantung pada yang tak halal. Keraguan. Sama ni makan, dulu-dulu makan curah aja sekicap. Tetapi perkembangan kesedaran umat Islam, akhirnya ada usaha yang dibuat oleh orang tertentu, kumpulan tertentu. Dia tak boleh jadi ni. Kita kena menghasil ini adalah fardu kifayah. Membuat sesuatu perkara yang Islam ternakkan sangat. Maka adalah sos halal, kicap halal, Maggi yang tidak diragukan lagi, mi pula, mi produk Muslim, tempe produk Muslim, tahu produk Muslim. Dah berkembang. Tetapi dalam perkembangan tersebut, ada orang yang hati dan perasaan, budi dan akal tak ke arah tu. Ini yang saya ulas, apa yang kita bincang, apa yang terpapar dalam media-media. Tak ke arah tu. Logo halal diselewengkan. Dah dimaklumkan sudah 40 tahun dimaklumkan begitu. Tak kira 40 tahun ke, 38 tahun ke, 20 tahun ke. Ia mesti dihentikan segera. Sebab dia masuk darah daging. Dia jadi darah. Dia membina akhlak dan sebagainya. Makanan yang tidak elok menghasilkan akhlak yang tidak elok. Siapa boleh duduk bersama dengan orang yang tak ada akhlak yang elok? Kita nak orang yang berada sebelah belakang, depan belakang, atas, bawah, semua orang yang berakhlak baik, elok supaya kita rasa selamat. Itu nama Islam. Apa Islam? Selamat. Kita bersama dengan orang selamat dan orang rasa selamat bila bersama kita. Jadi tanda-tanda yang keempat yang dinyatakan di sini ialah melakukan maksiat secara terang-terang dan rasa bangga. Bangga, tak rasa malu, happy, seronok. Rasa betul-betul ni challenge, terbaik, buatlah apa pun. Pakai bikini, ambil tunjuk orang. Nah, aku buat ambil gambar bikini, berpeluk dengan lelaki. Tunjuk. Yang tak ada hubungan mahram. Bangga. Apa kau nak kata-kata lah, apa netizen nak kata-kata lah. Yang penting aku happy. Yalah kalau happy seorang diri tak apa, tapi happy mempamerkan keburukan, itu bukan happy. Itu meletakkan, menyarihkan atau menzahirkan, menerangkan sejelas-jelasnya tanda-tanda kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Bangga ke Allah benci? Sedangkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim Ar-Wadud,
Al-Karim. 99 Asmaul Husna yang baik semua. Tapi kita nak letak satu perkataan lagi, nak suka Allah benci. Na'udzubillah, tak suka Allah benci. Jadi, tuan-tuan penonton yang mata Allah Ta'ala, cukup segala tu. Kita tak perlu panjang-panjang bercerita tentang benda-benda macam ni. Kita nak cerita supaya benda sedikit tapi sampai. Istimrar berterusan. Ada banyak lagi tanda-tanda yang akan diterangkan insya-Allah pada kesempatan yang lain. Tujuan apa kita faham, nak ketahui, nak jelas tentang tanda-tanda Allah benci supaya kita dapat elakkan. Supaya dapat berhati-hati dan berjaga-jaga jangan sampai kita terjerumus. No entry, tak masuk. Apa-aparkan tempat yang berbahaya, selekoh yang tajam, berhati-hati. Ada cerun di hadapan, berhati-hati. Kawasan ni, berhati-hati. Ada tanda tu. Supaya nampak, oh ya. Kalau tak ada tanda, susah. Ni line putus-putus di jalan raya. Ada tanda line putus-putus. Kau cuba jalan raya tu baru diturap. Tak ada satu tanda pun line putus-putus. Kosong, baru turap. Takut kita. Sebab tak ada tanda. Tak ada garisan. Kereta sebelah boleh masuk sebelah kita, kita boleh masuk sebelah. Oh, takut. Bila ada tanda, border, you punya border sana, I punya border sini. Rasa selamat. Laluan kapal terbang. Kan ada laluan masing-masing. Cuba tak ada laluan. Berempas. Bertemu sama sini. Bimbang. Kan? Kita bimbang. Orang patutnya laluan tu one way. Sekali tengok ada satu kereta. Masuk cuba. Bimbang. Dia berani sebab dia buat kesalahan. Kita betul. Tapi kita bimbang. Takut kita terlibat dalam benda yang tak sepatutnya kita terlibat. Jadi itulah yang disampaikan pada malam ini. Tentang tafsir surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Kita baru mengupas 4 tanda Allah benci. Saya ulang lagi. Tanda yang pertama, syirik. Syirik kepada Allah Ta'ala. Allah biarkan hambanya syirik kepada Allah Ta'ala. Itu dah heavy dah tu. Tanda Allah benci, sungguh-sungguh benci dah tu. Tanda kedua, ialah malas dan lupa untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Sama ada zikir dalam bentuk sebutan wirid, ataupun zikir dalam bentuk solat, atau zikir dalam bentuk baca Quran. Kata Nabi SAW mengatakan ada benda pelik. Salah satu benda pelik ialah ada Quran di rumah tapi tak baca. Pelik. Yang ketiga, apa yang ketiga? Iaitu melakukan maksiat, tidak diberikan ujian. Senang tanpa ujian. Tak diberikan sikit pun dugaan. Senang, mudah je. Itu tanda-tanda Allah benci. Yang keempat, yang akhir kita sebut tadi ialah membuat maksiat secara terang-terangan dan rasa bangga tanpa rasa malu. Dia cukup sekadar tu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dalam sentuhan yang sedikit tetapi memberikan pengajaran yang banyak dan besar. Sekarang tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.